Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya BP Tahir bin Jannah. So dalam video ini saya akan ceritakan kenapa Anda harus memilih Tone Wow. Kenapa Anda harus berbaloi, sangat berbaloi. Anda curahkan masa, Anda curahkan modal, tenaga, komitmen ya, mungkin maruah juga kepada Tone Wow. Kenapa berbaloi? Okey. Okey. So dalam industri jualan produk yang lain lah ya, tidak kisahlah produk tu kereta, pakaian, rumah, education care, beauty care, self care, itu I don't care lah. Yang penting di sini kebanyakannya itu produk tu dalam bentuk unit. Saya bagi contoh lah, pada bulan Januari. Pada bulan Januari kita kita ambil satu contoh lah. Kita ambil contoh jam. Jam. Kita ambil contoh jam. Pada bulan Januari kita dapat jual sebanyak 1000 unit jam. 1000 unit. Adalah keuntungan setiap unit itu berapa. Tapi apabila masuk 1 Februari kita terpaksa menjual unit yang pertama semula, yang baru. Kita terpaksa jual unit yang baru. So bulan Februari itu bermula daripada unit yang pertama. Jadi bulan Februari itu sebanyak 28 hari bulan, mungkin jualan kita meningkat sebanyak 100 unit. So jualan pada Februari itu 1100. Bermakna Januari dan Februari itu dia punya jualan tu tidaklah terlalu beza. Dia punya gap tu bukan gap. Perbezaan kenaikan tu tidak jauh berbeza. Sebab apa? Masa dan komitmen kita mungkin sama seperti Januari. Sebab tu jualannya, hasilnya sedikit lebih kurang. Ataupun pada masuk bulan Mac ya. Masuk bulan Mac kita kena jual jam tu semula daripada unit yang pertama. Daripada unit yang pertama kita kena jual. Dan mungkin pada bulan Mac ini jualan kita merosot sedikit, sebanyak 800 unit. So kalau kita nampak Januari, Februari, Mac, jualan tu tidak jauh berbeza ya. Sama ada dia naik sedikit atau kurang sedikit. Sebab apa? Sebab tadi masa dan komitmen kita sama seperti bulan yang lalu. Jadi hasilnya juga kemungkinan hampir sama. Jadi kalau kita cakap, sebab dalam bisnes ini kita mau maju kan. Jadi apabila rata nih, performance kita rata, jadi itu kita anggap tidak ada kemajuan. Sebab sama sahaja. Maintain lah, tapi tidak ada kenaikan. Jadi inilah yang berlaku dalam apa-apa bidang jualan yang di luar sana. Malangnya, kalaulah pada bulan April kita dilarang menjual. Contohnya dalam keadaan PKP, kita dilarang buka kedai. Tidak ada income. So, totally zero. Tidak ada unit yang mampu kita jual. Itu contoh. Jadi situasi inilah yang memenatkan sebenarnya. Situasi inilah yang memenatkan kepada orang marketing ya. Macam kita ni, kita menjual barang kan. Inilah yang memenatkan. Sebab apa? Setiap satu hari bulan kita berperang ya. Kita berperang dengan jualan yang pertama. Kita kena kejar sales 1, 2, 3. So bila masa kita akan rehat, pension? Bila masa? Tidak ada. Sebab kalau kita rehat, tidak ada unit yang terjual. Itu masalah. So dalam jualan yang normal ni, setiap satu hari bulan bermula jualan yang baru. Dan no sales, no income. Jadi kita perlu menjual. Kita perlu menjual. Sebab kalau kita tidak menjual, kita tidak ada income langsung. Dan kebanyakannya customer ni ibarat touch and go. Kenapa touch and go? Contohlah. Saya dapat satu barang. Saya jual ni jam ni kepada si Abu. So Abu ni dia jadi customer saya. Dia pembeli pada jam ni. Dan tidak mungkin saya minta Abu tolong beli jam. Pada bulan hadapan saya minta Abu beli lagi. Tidak mungkin dia mau beli produk yang sama berulang
dengan jangka waktu yang terlalu dekat. Bulan Februari dia beli, bulan Mac dia beli, bulan April dia beli. Jadi kalau 1 tahun tu dia ada 12 jam. Tidak mungkin. Jadi ibarat customer kita ni tidak ada yang loyal. Semuanya touch and go. Datang dan pergi. Datang yang baru, pergi. Pergi yang lama, datang yang baru. Dia bertukar-tukar begitu. Okay, touch and go. Jadi apabila touch and go, kita tidak ada satu jumlah pengguna setia. Inilah yang menjadikan kita punya jumlah sales tu lebih kurang. Sebab orang yang pergi berganti-ganti. Mungkin dia ada datang tapi jangka waktu yang jauh. Mungkin lepas 5 bulan, lepas 6 bulan, lepas setahun. Jadi kadar repeat sales tu sangat-sangat kurang. Inilah yang berlaku dalam sales. Yang menyebabkan kita sangat penat menjual. Siapa cakap menjual ni best, kan? Menjual ni adalah satu kerja yang sangat penat. Sebab kita perlu meyakinkan orang, kan? Tidak apa. Apa yang mempengaruhi jualan sebenarnya? Kenapa jualan kita sedikit lebih kurang, kan? Sama saja, kadang-kadang lebih sikit, kadang-kadang turun sedikit. Sebab masa operasi kita sama. Pada bulan lalu kita buka jam 8 pagi, kita off jam 5 petang. Bulan depan pun sama, 8 pagi, 5 petang. So sama. Kecuali kita ubah masa operasi kita, tiba-tiba lanjut sampai jam 12 malam. So automatik jualan kita meningkat. Sebab masa operasi kita sudah bertambah beberapa jam. Ataupun mungkin kita tambah cawangan. Satu cawangan beroperasi 8 jam. 2 cawangan beroperasi 16 jam. 3 cawangan beroperasi 24 jam. So untuk tambah masa operasi kita perlu buka cawangan yang lebih. So apabila kita buka cawangan yang lain, automatik kos kita meningkat, pening kita pun meningkat. Jumlah tim dan pekerja. Pada Januari tadi, yang menghasilkan 1000 unit jam, Januari itu mungkin kita ada tim ataupun pekerja kita sebanyak 10 orang. Sebab itu boleh menghasilkan 1000 jam. Tapi 1000 unit jam, Tapi di bulan Februari kita masih bergantung jumlah pekerja yang sama. March pun pekerja yang sama. Jadi performance tu sama saja. Kecuali kita buka satu kedai lagi, kita tambah pekerja yang baru, kita boleh dapat gandakan jualan. Tapi macam saya cakap tadi, apabila kita buka cawangan yang baru, peningnya pun bertambah juga. Kos meningkat, jualan meningkat. Dan keadaan. Ini pun keadaan mempengaruhi juga jualan. Contohnya keadaan sekarang ni PKP. Kalau dulu kita boleh jual 1000 unit, tiba-tiba PKP diumumkan, kita mampu dapat jual 200. Sebab mungkin masa terhad, customer terhad, orang takut keluar, kan? Ini keadaan. Ataupun produk kita ni tidak sesuai di musim hujan. Contoh kita jual es krim, tiba-tiba hujan. Keadaan tidak mengizinkan kita menjual. Kita jual makanan gerai, tiba-tiba hujan, kita tidak dapat menjual. So keadaan-keadaan begini yang mempengaruhi jualan. Yang keempat, stok. Stok juga mempengaruhi. Sebagai contoh, mungkin bulan Januari kita dapat jual 1000 jam sebab stok kita cukup 1000. Bayangkan pada bulan Februari stok kita lambat sampai. Sebab apa? Sebab PKP. Kapal terbang pun tidak terbang. Stok lambat sampai. Akhirnya apabila stok kurang, jualan otomatis kita mengurang. Jadi di sinilah beberapa perkara yang mempengaruhi jualan kita. Kita berbalik kepada Ton Wow pula. Dalam Ton Wow ni adalah satu bisnes supply SIM card. Kalau orang tanya saya, Ton Wow ni apa? Bisnes supply SIM card. Kita adalah pusher SIM card. Kita adalah pengedar SIM card. Tugas kita sebarkan SIM card kepada sesiapa-siapa yang pakai SIM card. So apabila kita supply SIM card ni, sebenarnya SIM card kita ni terbahagi kepada 3 kategori setelah kita supply. Saya bagi contoh lah. Pada Januari, saya supply sebanyak 100 SIM card kepada tim. 100 SIM card. So, daripada 100 SIM card ni,
kemungkinan 30% ataupun 30 keping ni tidak didaftarkan oleh orang. Okey? Mungkin tim kita dia beli stok tapi dia simpan di bawah almari, dia simpan di wallet, tercicir. Akhirnya SIM card ini tidak terdaftar. Okey? Terjual tapi tidak terdaftar. So kita tidak dapat income. Okey, mungkin 30% lagi terdaftar tetapi expired. Mungkin dia daftar ni sebab jaga hati kawan. Alah, RM10 daftar sajalah. Lepas daftar dia tidak top up, dia biarkan expired. Ataupun dia daftar, dia top up 1-2 bulan, dia port out ke telco yang lain. Ini pengguna yang sementara, sekejap saja. Dia daftar tapi dia expired. Mungkin 30% daripada 100 SIM card yang kita supply. Okey, tidak apa. Yang penting sekali adalah yang ketiga, kategori yang ketiga. Saya bagi contoh, 40% daripada 100 keping itu pengguna yang daftar dan kekal aktif. Ini pengguna setia. Jadi pengguna setia inilah yang sebagai aset kita sebenarnya. So daripada 100 SIM card ini, kita tidak boleh anggap 100 SIM card aku sudah supply, income saya berdasarkan 100 SIM card. Tidak. Kemungkinan hanya 40% saja. Mungkin 30%, mungkin 40%, mungkin 50%. Bergantung sejauh mana kita beri kepada mereka knowledge. Kalau diorang faham kebaikan SIM card ni, diorang faham cara guna, mungkin kadar pengguna aktif ni yang terdaftar dan kekal aktif ni, aset kita ni akan bertambah. So, sebenarnya dalam Tonwow ni, setiap bulan kita hanya mengumpul jumlah aset. Jumlah pengguna yang kekal aktif. Apa ciri-ciri pengguna yang kekal aktif ni? Biasanya mereka ni kekal nombor lama. Orang yang kekal nombor lama ni dia sayang nombornya. Dan tidak ada orang ini hari tukar daftar Tonwow, besok dia tukar lagi. Besok dia tukar lagi. Telco, tidak ada. Dia akan guna Tonwow ni, kalau berbaloi bagi dia akan kekal pakai lama. Ataupun orang yang jenis kedua, iaitu orang yang ada income. Saya bagi contoh, anda ada income RM1,000. Maukah anda port out, keluar daripada Tonwow? Sedangkan kalau anda kekal pakai Tonwow, anda dapat income RM1,000. So, ini contoh pengguna yang sebagai aset kita. Sebab itu saya lebih suka pengguna yang kekal nombor lama. Sebab dia adalah aset kita. Faham kan? Jadi tugas kita ni sebenarnya, walaupun berapa banyak yang kita supply SIM card, kita hanya kumpul aset pengguna setia. Mungkin 40% daripada jumlah yang kita supply. Saya bagi contoh lah ya. Bulan Januari kita supply 100, tapi 40 keping saja setia. Pada bulan kedua, yang base-nya kita lakukan kerja yang sama juga. Kita supply 100, tetapi hanya 40 sahaja. 40 sahaja yang setia. Tapi jangan lupa, yang 40 daripada bulan lalu, pada bulan Januari, tetap top up di bulan Februari. Jadi pada bulan Februari sebenarnya kita sudah ada aset sebanyak 80. Inilah yang unik dalam Tonwow. Apabila bulan Februari kita tidak bermula daripada 1. Kita bermula daripada 40. 40 tu dari mana? Daripada bulan yang lalu, Januari, aset kita. Cuma pada bulan Februari pun kita buat jualan. Bertambahlah 40 lagi yang baru. So kita ada 80. Pada bulan ketiga kita tidak bermula daripada kosong. Kita tidak bermula daripada yang pertama. 80 terus. 80 sudah ready top up pada bulan Mac. Dan bulan Mac tu mungkin kita supply lagi 100. So bertambahlah 40. Pengguna setia kita, aset kita. So pada bulan Mac kita sudah ada aset sebanyak 120. So 120 ini akan ready top up pada bulan April. Kita tidak bermula daripada 1.
tidak bermula daripada kosong, tapi 120 akan ready top up di bulan April. So bulan April mungkin kita ada penambahan sebanyak 40. So bulan April kita ada aset sebanyak 160. So inilah yang best dalam Tuan Wow. Kita punya power repeat sale daripada pengguna setia. Okey, sebab pengguna setia ni yang 40 orang ni di bulan per Januari, dia akan top up pada bulan Februari, dia akan top up pada bulan Mac, dia akan top up bulan April, Disember tahun depan, 2 tahun akan datang, 3 tahun akan datang ya. Okey. Jadi inilah yang kekuatan ada dalam Tuan Wow. Okey, pada bulan Mei, pada bulan Mei, mungkin kita tidak jual apa-apa SIM card. Tetapi kita tidak perlu risau sebab 160 aset SIM card kita di bulan April akan ready top up di bulan Mei. Jadi walaupun bulan Mei tidak ada jualan langsung, jualan baru, kita tidak perlu takut sebab repeat sale daripada 160 orang itu sudah ready untuk top up di bulan Mei. So kita boleh tidur di rumah, relax, enjoy, tapi kita ada jaminan pendapatan daripada 160 orang. So inilah yang hebat dalam Tuan Wow. Kalau anda rasa anda ingin pencen satu hari nanti dengan angka yang stabil, anda perlu buat Tuan Wow Plus. Okey? Saya bagi contoh. Apa yang berlaku selepas 5 tahun akan datang jika proses yang tadi itu, yang 100 setiap bulan, 100 pengguna setia terdaftar setiap bulan selama 5 tahun. Okey, bulan 1 Januari 100 pengguna setia, bulan 2 200, bulan 3 jadi 400. So selepas 5 tahun, 60 bulan, anda sudah mempunyai 6,000 SIM card aset dalam tim anda. So 6,000 SIM ini, kalau dah semua top up RM50 sebulan dan anda layak overriding sebanyak 5%, income pasif anda sebulan sebanyak RM15,000 setiap bulan. Walaupun bulan selepas 5 tahun tu anda tidak jual lagi apa-apa pun, anda boleh declare anda pencen, mau tinggal di rumah saja, mau berkebun ke apakah suka hatilah, tapi anda ada income pencen sebanyak RM15,000 sebulan hasil daripada 6,000 SIM card tadi yang setia. Itu 100 SIM card, tapi hakikatnya income ini boleh mencecah bukan lagi RM15,000, RM150,000 pun boleh, RM200,000 pun boleh. Ini hanya anggaran 100 SIM card sahaja setiap bulan yang aktif sebagai pengguna setia. So disinilah endingnya, sebab macam saya cakap tadi, siapa cakap menjual ni tidak penat? Sangat penat tuan-tuan. Tapi dalam Tuan Wow ni berbaloi anda curahkan masa, komitmen dan maruah. Mungkin orang bilang aku jual SIM card ni bikin malu sih. Tidak apa. Satu hari nanti kita akan rasa berbaloi. Sebab apa? Masa tu orang sibuk masih menjual, kita di rumah, kita punya income masih jalan. Orang masih setengah mati menjual setiap bulan dengan unit yang pertama, kita boleh pencen, nikmati income pasif. So saya harap video ini dapat membuka minda anda. Kepada ahli Tuan Wow, teruskan buat Tuan Wow. Anda sedang membina aset sebenarnya. Jangan takut, anda sedang membina aset. Tidak apa, mungkin aset anda bulan ini sebanyak 10 orang, bulan depan 20 orang, 30 orang. Yang penting dia ada peningkatan. Peningkatan itu yang penting. Setiap bulan tu sebenarnya kita sedang mengumpul aset, membina aset. Kalau anda faham ini, anda tidak akan give up dan anda tidak akan slow buat Tuan Wow. Anda tidak akan slow sebab kalau anda slow, anda rugi. Sebab kalau anda tidak buat, orang lain buat. Mungkin keluarga kita, sahabat kita didaftarkan oleh orang lain. Assalamualaikum. Go Kaizen.